Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Atira binti Ismail, pelajar dari DDT 5C, nombor matrik 10 DDT 19F1080, akan menerangkan tentang tunjuk cara kelab fotografi. Seterusnya ialah latar belakang fotografi. Fotografi ialah proses untuk menghasilkan gambar foto melalui tindakan cahaya. Pola-pola cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek-objek dirakamkan pada perantaraan peka atau chip storan melalui pendedahan tempoh tertentu. Proses ini dilaksanakan melalui peranti-peranti mekanik, kimia atau digit yang dikenali sebagai kamera. Seterusnya, fotografi merupakan gabungan dua perkataan Greek iaitu phos yang bermaksud cahaya dan graphin yang bermaksud lukis atau tulis. Gabungan ini dirumuskan bahawa fotografi adalah salah satu kaedah melukis dengan menggunakan cahaya. Menurut sejarah fotografi, seorang sarjana Arab bernama Al-Hazan atau dikenali sebagai Ibnu Al-Haytham merupakan seorang yang berpengaruh dalam bidang optik di zaman pertengahan. Beliau telah mencipta kamera lubang jarum yang pertama yang dikenali sebagai kamera obscura. Beliau berjaya memberi penjelasan bagaimana imej yang dihasilkan berada dalam kedudukan terbalik. Kamera obscura menggunakan lubang kecil dan kantar untuk memfokus cahaya ke dalam kotak gelap. Seterusnya, dalam video ini saya akan menerangkan tentang pengenalan jenis kamera, teknik penggunaan komposisi menarik, penggunaan aplikasi suntingan gambar dan fotografi menggunakan telefon pintar. Okey, untuk pengenalan jenis kamera, saya akan menunjukkan dua jenis kamera iaitu yang pertama action digital camera. Okey, untuk action digital camera, pelbagai jenama kamera seperti GoPro, contoh yang ditunjukkan dalam video ini, dan lain-lain menawarkan kamera asli digital yang sukar, kecil dan mudah dipasang pada topi keledar, lengan, basikal dan lain-lain. Sebilangan besar kamera jenis ini mempunyai sudut lebar, fokus tetap dan boleh mengambil gambar pegun serta video dengan suara. Kamera asli digital ini kini semakin diminati oleh orang ramai seiring dengan keperluan mereka untuk berkongsi gambar dan video di pelbagai media sosial. Pengilang menawarkan kamera jenis ini dengan harga yang kompetitif dan tersedia dalam pelbagai pilihan. Secara amnya, kamera jenis ini dilengkapi dengan pelindung kalis air, pelbagai aksesori dan pemasangan yang sesuai. Contoh kamera yang kedua ialah Canon EOS 90D adalah kamera DSLR jarak menengah dengan ciri dan keupayaan seperti kamera kelas atas. Okey, kamera ini mempunyai 45 titik AF jenis silang pada pemindang tilik optiknya dengan liputan 100% dan boleh merakam hingga 10 fps. Terdapat 5,481 posisi fokus dan AF deteksi mata memberikan kreativiti yang lebih luas dalam menyusun dalam mood pandangan langsung yang menjamin bahawa setiap gambar dapat diambil dengan tajam. Canon EOS 90D dapat merakam video 4K dalam mood tidak dipotong atau dipangkas sehingga anda dapat memperoleh sudut pandangan penuh atau menjangka objek yang lebih jauh dengan lensa mereka. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang teknik komposisi menarik. Definisi komposisi adalah merujuk kepada seni membentuk, menyusun atau mengandung subjek ataupun imej mengikut elemen persekitaran agar nampak menarik. Terdapat pelbagai jenis komposisi yang boleh diperhatikan dalam mengambil gambar. Antara komposisi-komposisi yang digunakan oleh juru gambar ialah rule of third, fill the frame, pembingkaian, garisan, keseimbangan dan pattern.
Untuk komposisi menarik, saya akan menyarankan 2 jenis sahaja, iaitu rule of third dan fill the frame. Untuk rule of third ni adalah guideline yang membahagikan frame foto menjadi 9 bahagian yang sama besar. Okey, anda boleh tengok contoh yang saya letak di dalam video ini, contoh harimau bintang tu. Okey, terdapat 2 garisan menegak yang dipanggil vertical dan 2 garisan melintang yang sejajar dipanggil horizontal. Okey, ini bertindak panduan bagi mendapatkan foto yang lebih menarik dan tidaklah bermaksud suatu gambar itu wajib menggunakan teknik ini. Tak wajib pun, tapi ini adalah teknik sahaja. Okay, tujuan garisan ini adalah untuk membantu memposisikan objek atau garis horizon pemandangan hingga gambar yang dihasilkan lebih menarik dan proporsional. Konsep ini merupakan sebahagian daripada prinsip komposisi dalam fotografi. Seterusnya adalah fill the frame. Okey, komposisi fill the frame ni adalah komposisi yang dapat mengisi foto dengan objek. Biasanya kaedah yang digunakan adalah menekatkan kamera ke objek dan membawanya dari sudut tertentu sehingga objek itu kelihatan memenuhi bingkai. Okey, dekat sini saya ada beberapa contoh untuk teknik fill the frame. Yang pertama adalah contoh burung hantu. Dia mendekatkan kamera dan bagi gambar burung hantu tu orang panggil apa? Memenuhi bingkai. Okey, dan seterusnya adalah gambar jerafah dan seterusnya adalah gambar daun. Ini adalah contoh-contohnya. Bahagian yang seterusnya ialah penggunaan aplikasi syutingan gambar. Okey, masyarakat zaman sekarang ni dia semua biasa menggunakan aplikasi syutingan gambar nak dapat gambar yang lebih cantik. Dalam video ni saya akan menerangkan 2 aplikasi bagi saya yang popular pada zaman sekarang, orang yang juru-juru gambar menggunakan apps ini. Yang pertama adalah Adobe Photoshop. Okey, Adobe Photoshop adalah dikenali dengan perisian untuk mengedit gambar menggunakan komputer yang dikatakan software paling terbaik di dunia. Sesetengah orang yang mengatakan software ni paling terbaik lah. Okey, seterusnya dengan menggunakan apps ini yang juga boleh dilabel sebagai aplikasi profesional photo editor, hasil syutingan gambar anda akan lebih menarik mengikut kreativiti sendiri. Okey, antara ciri-ciri yang dimiliki oleh aplikasi Adobe Photoshop Express ini adalah seperti color correction, contrast, exposure dan banyak lagi features yang menarik di dalamnya. Okey, untuk yang lebih menarik anda memerlukan sedikit bayaran untuk nak dapatkan lebih lagi feature-feature yang lebih hebat. Seterusnya adalah aplikasi VSCO. Apps ini lebih kepada filter, iaitu untuk nak menjadikan gambar mengikut warna yang anda mahukan, iaitu sebagai contoh seperti anda menggunakan kamera filem analog dan sebagainya. Versi yang ditawarkan secara percuma sudah amat cukup untuk menyunting gambar, walau bagaimanapun ada juga yang berbayar yang mana fungsi-fungsi lain lebih banyak. Pengguna apps ini boleh edit gambar yang sesuai mengikut paparan yang dikehendaki seperti kontras, warna kulit seseorang dan banyak lagi. Seterusnya yang terakhir, saya akan menerangkan tentang fotografi menggunakan telefon pintar. Pada masa kini, jika anda seorang pelajar ataupun individu yang gemar mengambil gambar namun tidak begitu mahir menggunakan DSLR, jangan risau sebab hanya menggunakan telefon pintar dengan sedikit kemahiran, foto-foto anda boleh kelihatan menyerlah di paparan laman Instagram dan laman-laman sosial yang lain. Berikut adalah panduan menggunakan kamera telefon pintar untuk menghasilkan gambar yang menarik. Yang pertama, kita perlu bersihkan lens kamera telefon pintar dengan kain yang lembut. Yang kedua, memahami komposisi the rule of third.
Dan yang ketiga, sebelum mengambil gambar, tekan pada skrin untuk kita fokuskan kepada subjek tu untuk nampak lagi clear. Yang keempat, kawal pencahayaan. Yang kelima, ambil gambar dari pelbagai sudut, iaitu bird eyes untuk gambar pandangan atas, sudut frog eyes bagi sudut rendah atau bawah. Yang terakhir, gunakan aplikasi yang bersesuaian untuk proses syutingan. Maksudnya untuk proses edit lah. Okey, yang seterusnya, kamera menggunakan telefon pintar memudahkan proses memuat naik gambar untuk dikongsi melalui media sosial. Okey, maksudnya kat sini, sekiranya kita menggunakan telefon, kamera telefon, kita tangkap gambar kan. Gambar tu ada dah dalam telefon. So kita senang nak upload terus kat dalam media sosial. Tapi bila menggunakan kamera DSLR, kita kena cucuk dalam laptop lah, upload dulu, download, macam tu. Okey, sampai di sini saja penerangan saya tentang fotografi. Harap dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu tentang fotografi kepada anda. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.